Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sememangnya di dalam kitab Yahudi, Melakib, iaitu Raja-Raja, pasal 9, diterangkan bahawa Nabi Sulaiman, Raja Kerajaan Israel Raya, menerima 420 talenta emas dari Hiram, Raja Tyrus yang menjadi bawahan baginda. Emas itu didapati dari negeri Ophir. Dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 81, menerangkan bahawa kapal-kapal Nabi Sulaiman AS berlayar ke tanah yang kami berkati atasnya. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Yang menjadi persoalan sekarang, di manakah terletaknya negeri Ophir itu? Pelbagai hipotesis telah diajukan oleh pelbagai sarjana, termasuklah lokasi-lokasi, antaranya di Afrika, Arab dan Israel. Namun penemuan manuskrip pengembara Eropah ada mencatatkan lokasi Ophir ini di Filipina, iaitu salah satu kepulauan Melayu. Sebuah catatan pengembara Sepanyol menulis, ada menyebutkan panduan laluan laut ke Ophir. Namun satu pendapat dari sarjana lain mengatakan ia terletak di sekitar Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu. Ini adalah kerana kota Tyrus, iaitu Hiram yang disebut dalam sumber Yahudi itu adalah Raja Negeri Tyrus yang terletak di Lubnan, merupakan pusat pemasaran barang-barang dari Timur Jauh. Ptolemy pun ada menulis, berdasarkan maklumat dari seorang pedagang Tyrus yang bernama Marinus, sudah tentu Marinus telah membawa emas, rempah, kemeyan dan kayu-kayu cendana dari Nusantara ketika itu dan memperdagangkannya di Tyrus dan kota-kota Hellenistik yang lain. Sejak lama dulu, semenanjung Tanah Melayu telah dikenali oleh orang-orang luar sebagai tempat pengeluar emas. Maka itu, Ptolemy yang menulis pada abad kedua Masihi telah menyebut tentang sebuah semenanjung emas. Mengikut pengetahuan hari ini, taburan penemuan emas utama di semenanjung Tanah Melayu terdapat di jalur tengah, iaitu dari Batu Melintang di Kelantan, menuju ke selatan melalui Sokor, Pulai, Selinsing, Raub, Cenderas, hinggalah ke Gunung Ledang di Johor. Jumpaan terbaru dibuat di jalur timur, iaitu di kawasan Mersing di Johor dan Lubuk Mandi di Terengganu. Walaupun kelihatan rawak, taburan ini sebenarnya dikawal oleh proses geologi di semenanjung Malaysia. Ciri-ciri longgokan emas boleh dilihat daripada kajian di Lubuk Mandi dan Penjom. Emas terdapat dalam talerang kuarza berkemiringan curam berarah utara selatan. Potensi adanya lagi longgokan emas primer seperti di Penjom cukup tinggi memandangkan kerja-kerja menjelajah longgokan primer ini masih rendah. Ini salah satu contoh yang saya ada, dan ini merupakan hadiah dari seorang kenalan yang pernah mencari batu ini satu ketika dulu. Saya tidak pakar dalam menilai batu jenis ini dan tak tahu nilainya sama ada batu ini bernilai atau tidak. Kalau ada sesiapa yang tahu nilainya dan boleh buat apa, boleh email saya terus ke alamat email yang tertera ini. Mengapakah Gunung Ledang digelar Mount Ophir? Perkataan ledang menurut Kamus Dewan
ialah dari segi bahasa Jawa yang bererti menunjuk-nunjukkan diri seseorang yang ego. Adalah dipercayai nama Gunung Ledang ini dicipta oleh kerajaan Majapahit yang telah berkuasa di negeri ini sebelum kebangkitan kerajaan Melaka. Maksudnya, Gunung Ledang itu ialah gunung yang tinggi. Maklumat daripada sejarah Cina pula, Laksmana Cheng Ho dikatakan pernah melawat Gunung Ledang. Beliau dikatakan melawat lubung-lubung emas di Gunung Ledang dan mengambil contoh emas-emas tersebut untuk pengetahuan rajanya. Di sekeliling puncak Gunung Ledang, terdapat 7 buah puncak yang rendah. Setiap satunya mempunyai legenda yang tersendiri. Yang paling aneh ialah legenda Gunung Gemeh. Menurut legenda yang diceritakan, ada sebuah gua emas yang dikawal rapi oleh penunggunya, iaitu seekor lembu emas. Dalam peta lama Portugis, nama Gemeh ini ditulis sebagai Gemeh, yang bermaksud sebuah pusat perusahaan emas. Menurut Colonel Guerini 1904, Gemeh masih merupakan sebuah pelombongan emas orang-orang Melayu di Gunung Ledang sehingga tahun 1817. Brownswell Wyman, seorang penulis terkenal dari Amerika Syarikat, telah menemui seketul logam yang diambil dari kawasan Lombong di tebing Sungai Gemeh pada tahun 1894. Apabila dileburkan, didapati mengandungi emas. Sebab itu, tanah Melayu ini dan kepulauannya menjadi rebutan pelbagai bangsa. Kita boleh membayangkan kekayaan emas yang melimpah ruah itu jika kita lihat binaan teragung orang Mon yang masih ada di Myanmar yang diperbuat daripada emas. Dipercayai orang Mon tersebut adalah etnik selatan Cina yang pertama sekali berinteraksi dengan etnik-etnik Melayu awal. Renungkan puncak pagoda ini, kemilauan emasnya dan kekayaan di waktu itu, di bumi emas dan semenanjung emas yang menakjubkan ini. Benarkah Gunung Ledang digelar Mount Ophir? Sehingga kini masih kekal misteri yang tidak terjawab. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan merungkaikan misteri ini secara batin. Apa yang akan saya sampaikan ini hanya untuk menyampaikan amanah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan kepada umum supaya mengetahui kisah sebenarnya. Terpulang kepada anda, sama ada ingin percaya atau tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Tetapi sesungguhnya kekuasaan Allah meliputi segalanya dan melangkaui batas akal fikiran manusia. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, maka jadilah ia. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah Mount Ophir adalah Gunung Ledang? Menurut sumber batin yang kami perolehi, memang benar bahawa Mount Ophir yang dimaksudkan itu adalah Gunung Ledang di Malaysia. Claudius Ptolemy, seorang ahli geografi, ahli astronomi dan ahli kaji bintang Greek yang terkemuka, telah menulis, mengolah dan menyusun sebuah buku yang diberi tajuk Geographia yang mengandungi peta-peta bentuk muka Empire Rome sewaktu pemerintahan Empire Roman pada seawal abad kedua. Seperti mana yang kita tahu melalui buku teks di sekolah-sekolah pada hari ini, Ptolemy telah menamakan semenanjung Malaysia sebagai semenanjung emas atau tanah emas. Melalui Wikipedia, ada dinyatakan di situ bahawa nama Golden Chasnises ini diberikan kerana reputasi semenanjung tanah Melayu yang pada waktu itu sangat terkenal sebagai pembekal emas yang terkenal di seluruh dunia. Ini juga disokong oleh teks-teks Buddha Theravada yang menggelarkan semenanjung tanah Melayu sebagai Suwarna Bumi yang bermaksud tanah emas. Nama Gunung Ledang pernah disebut dalam kitab Injil Hebrew, versi Raja James, Book of Job 28/16 yang dipetik sebagai menyebut, It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx or the sapphire. Ophir atau Mount Ophir, seperti mana yang disebut oleh Book of Job tersebut, adalah merujuk kepada Gunung Ledang. Sehingga ke hari ini, Gunung Ledang dikenali dengan nama Inggerisnya, Mount Ophir.
Pedagang-pedagang Jawa di era Majapahit menggelarkannya sebagai Gunung Ledang yang bermaksud gunung dari jauh. Para pedagang-pedagang Cina yang sering menyusuri Selat Melaka pula menggelarkan gunung ini dengan nama Kim Sua yang bermaksud Gunung Emas. Melalui perbandingan rekod-rekod purba dengan reputasi Semenanjung Tanah Melayu yang terkenal dengan emas ini, memang benar Gunung Ledang adalah lokasi yang tepat. Persoalan seterusnya ialah, benarkah kerajaan Nabi Sulaiman di dalam mendapatkan bekalan emas telah menghantar kapal-kapal ke Ophir? Namun, kapal-kapal ini mengambil masa yang sangat lama untuk kembali. Benarkah perkara ini? Menurut sumber batin, ya, memang benar. Para sarjana ada membuat perbandingan dan kesimpulan yang direkodkan di dalam The London Quarterly Review jilid 86 sehingga 87 yang diterbitkan pada tahun 1850 yang mengatakan seperti berikut. In truth, as Solomon's ships, which brought back this gold, were absent so long, there seems to be good reason for believing that his Ophir may have been in the Malayan Peninsula or adjacent countries, crystalline and granitic, which still furnish a considerable amount of gold. Bermaksud, sebenarnya kerana kapal-kapal Solomon yang membawa balik emas ini begitu lama tidak kembali, sepertinya ada alasan yang baik untuk mempercayai bahawa mungkin Ophir berada di semenanjung Tanah Melayu atau negara-negara yang berdekatan. Kristal dan granit, emas yang masih memberikan jumlah besar. William James Parry di dalam buku The Children of the Sun yang diterbitkan pada 1927 ada merekodkan seperti berikut. The Malay Peninsula contains numerous remains of antiquity, not in the form of temples, but of ancient mines, the technique of which testifies to a high civilization. Bermaksud, semenanjung Tanah Melayu mengandungi banyak tinggalan kuno, bukan dalam bentuk kuil tetapi lombong kuno, teknik yang memberi kesaksian kepada peradaban yang tinggi. Ini bermaksud terdapat begitu banyak lombong kuno yang digunakan untuk melombong emas dijumpai berselerak di merata semenanjung. Lombong-lombong ini didapati menggunakan teknologi-teknologi yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan para sarjana sukar untuk mempercayai bahawa ianya dibina dan dikendalikan oleh orang Melayu, sehingga ada yang mengatakan bahawa ia dibina oleh bangsa asing yang tidak diketahui. Parry dipetik sebagai menyebut, in this same region of the Tui Valley have been found some stone rings whose use and makers are entirely unknown. Neither Malays nor Chinese in Pahang has any reasonable theory of the origin or the possible use of these things, and it seems very improbable that the rings could have been made by either of these peoples. There are other signs of an alien people in this state. Bermaksud, di wilayah yang sama di Lembah Tui telah dijumpai beberapa cincin batu yang penggunaannya dan pembuatannya sama sekali tidak diketahui. Baik orang Melayu maupun orang Cina di Pahang mempunyai teori asal-usul atau kemungkinan penggunaan barang-barang ini, dan nampaknya mustahil cincin itu dapat dibuat oleh salah satu daripada orang-orang ini. Terdapat tanda-tanda lain dari orang asing di negeri ini. Berdasarkan penerangan Parry ini, asal orang Melayu je mesti tak percaya. Sebab sejak dari dulu lagi, selepas kerajaan Melayu Melaka dijatuhkan oleh Barat, mereka telah menceritakan bahawa bangsa Melayu adalah bangsa yang mundur dan bodoh selama ratusan tahun, sehingga generasi bangsa Melayu kini pun ada yang percaya dan memandang rendah bangsa sendiri. Oleh kerana itu, channel ini diadakan untuk membongkar kebenaran tentang sejarah bangsa Melayu, supaya generasi akan datang tahu tentang bangsanya sendiri yang sebenar-benarnya. Menurut sumber batin lagi, orang-orang Nabi Sulaiman menuju ke Gunung Ledang dalam kadar yang segera kerana kapal laut mereka ringan dan tidak membawa barang yang berat. Namun, selepas beberapa lama anggaran bertahun, mereka dapat emas tersebut. Mereka terus balik, tetapi disebabkan terlalu banyak emas yang dibawa menjadikan kapal laut berlayar bergerak perlahan.
Jadi mereka buat keputusan mencampakkan beberapa emas berkenaan ke laut supaya kapal mereka ringan sedikit dan dapat bergerak dengan cepat. Persoalan yang terakhir adalah, benarkah legenda Gunung Gemeh, di mana menurut legenda yang diceritakan, ada sebuah gua emas yang dikawal rapi oleh penunggu seekor lembu emas. Berdasarkan sumber batin, kisah legenda tersebut sebenarnya adalah kisah benar, tetapi ia berada pada keadaan gaib. Kedudukan gua tersebut memang ada di Gunung Gemeh di alam nyata ini. Gua tersebut berkedudukan di belakang sebuah air terjun terletak di gunung berkenaan. Namun, tidak semua yang akan bernasib baik temui gua tersebut. Untuk mendapatkan harta itu juga sangat sukar, kerana harta tersebut dalam keadaan gaib dan dijaga oleh seekor lembu berkeemasan yang berbadan manusia sebenarnya. Ia dikategorikan sebagai jin di kawasan berkenaan. Harta emas tersebut dalam bentuk perhiasan dan ketulan emas yang terletak dalam kotak harta karun yang banyak. Gua tersebut bagaikan gudang emas yang tidak ternilai banyaknya. Namun, perlu diketahui bahawa harta-harta ini tidak perlu dicari, kerana harta emas ini belum matang untuk diserah kepada yang berhak pada masa kini untuk diamanahkan, kerana semua harta ini merupakan milik Puteri Gunung Ledang. Mungkin satu masa nanti di akhir zaman akan dilepaskan harta ini dan diserahkan kepada yang berhak untuk diamanahkan bagi kepentingan kebangkitan Islam nanti. Wallahu a'lam. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.